Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadiyatihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Shadaqallahul azim. Yang dihormati, dikasihi sekalian ahli keluarga saya, yang dihormati, lagi dikasihi, lagi diingati ibunda yang tercinta, adik-adik yang saya sayangi, adik-beradik jauh dan dekat, sahabat handai yang saya ingati, terusnya sidang pendengar yang sudi mendengar, muslimin muslimat yang dihormati Allah sekalian. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana masih lagi Allah berikan peluang kehidupan pada kita pada pagi ini. Dengan kesyukuran yang tak terhingga. Dan kita berazam dalam hati kita bangun waktu pagi, setelah kita baca alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, kita bersyukur kepada Allah kerana menghidupkan kita setelah kita mati semalam, dan akan kembali juga kepadanya suatu hari nanti. Wa ilaihin nusyur, kepadanya lah kita akan kembali. Kita berazam supaya hari ini dan hari-hari yang mendatang lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya, ataupun paling kurang sama dengan hari yang baik yang kemarin. Jika kita baik, sama pun tak, kita tak rugi lah. Ada disebut tak untung tak rugi. Kalau sama hari ini dengan kemarin. Kalau hari ini baik daripada kemarin, kita untung. Kalau sama, makna kita untung tak, rugi tak. Makna masih elok, masih lagi kita berada dalam kebaikan. Tapi jika kita kurang daripada kemarin, kita rugi. Kita rugi. Itu dia katakan orang yang rugi. Rugi dari segi bukan dosa tak, masa pengisian tu. Pengisian masa kita, apa yang kita buat sepanjang 24 jam itu, kita kalau kita dalam perniagaan itu, mana rugilah. Rugi. Jadi kalau hari ini sama dengan kemarin, mana kita tak rugi, tak untung. Tapi bukan makna kita duduk dalam keadaan dosa, tidak. Tapi kita tidak memanfaatkan masa itu. Tapi jika kita lebihkan sikit daripada kemarin, kebaikan kita kan apa-apa saja, muhasabahkan dari kita apa yang kita buat kemarin, hari ini lebih sikit, mana kita untung. Dalam perniagaan ini kita untung. Hidup ini ibarat satu perniagaan. Perniagaan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebut dalam Quran, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah ila akhir ayat. Maukah aku tunjukkan kepada kamu satu bentuk perniagaan? Perniagaan ini tidak akan rugi buat selama-lamanya. Allah sebut perniagaan, tijarah, iaitulah
tu'minuna billah wa rasulihi, dan rasulnya, beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul, wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad pada jalan Allah. Berjuang, kita menyebarkan Islam dan sebagainya. Jihad ni dalam bentuk yang banyak. Bukan kata jihad ni, bila kita sebut jihad berperang, tidak. Jihad dalam perkara yang banyak. Jihad dari segi ekonomi, jihad dari segi pendidikan, jihad dalam mengeluarkan manusia daripada kejahilan. Itu semua jihad. Banyak jihad. Jihad melawan hawa nafsu, itu pun dimasukkan dalam kata jihad. Jadi perniagaan kita hari ini mudah-mudahan lebih baik daripada perniagaan kita kemarin. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya membaca daripada mustika hadis tentang wajib kita menuntut ilmu yang berkaitan dengan agama dan kelebihannya. Wajib. Ilmu-ilmu yang semua ilmu wajib kita tuntut. Ilmu agama ni lebih-lebih lagi lah wajib. Ilmu-ilmu yang lain, ilmu berkaitan dengan fardu kifayah, wajib juga kita tuntut. Ini tapi yang saya nak maksudkan, nak baca hadis ini, tajuk dia wajib menuntut ilmu agama dan kelebihannya. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah satu fardu yang wajib atas tiap-tiap seseorang Islam. Makna menuntut ilmu ni wajib dan tidak ada penghabisan, tidak ada sud dalam menuntut ilmu ini. Tidak ada manusia yang boleh mendakwa bahawa dia telah habis, dah telah selesai menuntut ilmu. Orang yang beriman, dia tidak boleh mengatakan begitu, bahawa dia habis dah ilmu dia belajar dah habis dah. Tak ada dah, selesai habis ilmu ni semua dia kuasai dah. Orang yang begitu orang yang takabur. Sebab ilmu Allah ni luas. Allah bagi dekat kita ni ilmu yang sedikit. Sedikit je ilmu yang Allah bagi kat kita. Walaupun sampai ke mana peringkat dia belajar, hanya sedikit. Kerana ilmu Allah ni tidak dapat digali, ilmu Allah ni tak dapat diambil, dipelajari sepenuhnya. Sebab ilmu Allah ni luas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharu mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Akhir surah Al-Kahfi. Ilmu Allah ni luas. Qul in kana al-bahr, apa nama Allah sebut tadi? Jika sekiranya air lautan itu menjadi tinta dakwat bagi ilmu Tuhan, dakwat untuk nak menulis ilmu Tuhan. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, jika laut, air laut yang ada ni di dunia ini menjadi tinta, menjadi dakwat untuk kita nak menulis ilmu-ilmu yang Allah ada, tidak cukup, tak habis lagi. Bahkan tambah lagi air itu, laut itu, kering air laut itu,
kering air laut itu untuk kita menulis ilmu Allah. Tak habis lagi, tambah lagi. Tak akan jumpa. Maknanya ilmu Allah tak habis. Kita nak cari tak habis, nak tuntut ilmu tak habis. Jika manusia mendakwa bahawa dia telah habis belajar ilmu, dia pembohong. Dan dia termasuk di kalangan orang yang riak, orang yang takabur bahawa dia telah habis belajar. Nabi kata, tuntutlah ilmu daripada buayan sehingga liang lahat. Sehingga liang lahat tu pun orang ajak kita lagi. Sehingga kita masuk ke liang lahat tu pun orang talqin kita lagi. Kalau kita dah belajar ilmu pada tak payahlah. Orang semayangkan kita lagi. Waktu kita semayang jenazah, orang doakan kita lagi. Orang doakan kita lagi. Doakan kita lagi. Kita pergi ke kubur, orang ajarkan kita lagi. Dengan talqin dan sebagainya. Makna ilmu Allah ni luas. Tuntutlah ilmu daripada buayan. Kita dah ambil ilmu tu. Kita dah tuntut ilmu. Dapat ilmu sehinggalah ke liang lahat. Mana tak habis tuntut ilmu ni. Tak boleh kita mendakwa kita dah habis selesai tuntut ilmu. Jika ada manusia menganggapkan begitu, bahawa dia adalah orang yang termasuk kalangan orang yang takbur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Karena itulah, daripada segala pekerjaan yang sekecil-kecilnya sehingga sebesar-besarnya tidak dapat dilakukan dengan teratur dan sempurna melainkan dengan ilmu pengetahuan, dengan adanya ilmu pengetahuan yang berkenaan dengannya, yang berkaitan dengan kehidupan kita. Wajiblah seseorang itu belajar hukum dan peraturan Islam yang ada kaitan dengan kehidupannya, terutamanya yang berkaitan dengan fardu ain. Fardu ain, sebab fardu ain ini wajib atas setiap Muslim. Bab semayangnya, bab hukum-hukum ini fardu kan kat atasnya. Dia wajib tahu. Fardu kifayah. Fardu kifayah ni pun jika tidak ada, orang kata dulu orang kata tidak, jika seorang yang tahu, kita tak payah. Tak ada dia begitu. Dulu orang tua dulu ada apa kawan kata dulu. Ada orang tua lah, dia melawak, dia kata kalau seorang kampung tu jika ada sudah orang tahu, kita tak payah belajar. Ini pun satu tafsiran yang kadang-kadang memang fardu kifayah ni, jika ada orang lain dah sudah tahu, maka kita tak payah tahu. Dia tak wajib tuntut untuk semua orang, hanya sebilangan tu. Kalau tak ada langsung orang yang belajar ilmu kifayah, jika tidak ada seorang pun dalam kampung itu, dalam komuniti itu tidak tahu tentang ilmu fardu kifayah, maka semua komuniti itu berdosa. Berat juga fardu kifayah ni. Jika seorang tu ada, jika ada, selesailah tanggungjawab masyarakat tu. Jika seorang pun tak tahu, maka semua berdosa. Bukan main. Bukan satu perkara yang remeh, walaupun kita kata tak wajib pada semua. Contoh sebagai kedai. Contoh. Dalam masyarakat Islam, dalam komuniti Islam, mesti ada sebuah kedai Islam. Jika tak ada, berdosa. Ini ibarat fardu kifayah. Dalam satu kampung, kena ada kedai orang Islam. Fardu kifayah. Sebab itulah orang yang buka kedai tu, kita terima kasih kepada dia. Orang Islam yang buka kedai tu, dia telah melepaskan tanggungjawab orang lain. Jika tidak ada langsung kedai Islam dalam satu kampung, habis semua orang berdosa. Tak kira tok guru ke, tak kira tok imam, tok bilai apa semua ke, ustaz ke. Kalau tak ada orang Islam yang berjual dalam satu komuniti itu, sebab dia fardu kifayah. Kerana dia buat, dia berniaga, maka terlepas yang lain. Mana kita tak payah buat dah lah. Bukanlah semua orang kena pergi berniaga. Kalau semua satu kampung tu pergi berniaga, siapa nak beli pula? Semua pakai pergi kedai, buka kedai. Tak. Cukup satu orang.
Tapi kena ingat, kadang-kadang fardu kifayah ni, kadang-kadang kalau dia tak ada, kadang-kadang dia dia tutup ke, dia pindah ke, tidak ada orang lain mengganti. Tanggungjawab kita beban pada kita balik. Sebab itu kita buka banyak-banyak, tak apa, alhamdulillah. Kedai orang Islam buka kat satu kampung, bukalah. Ini fardu kifayah, dia dapat pahala. Dia gagal, dia dapat pahala. Bukalah. 2-3 buah kedai, 4 kedai, 5 kedai, bukalah. Jangan dengki. Tidak ada sifat boleh dengki. Sebab orang buka kedai, kita buka kedai, akhirnya ada timbul dengki-menengki. Ini tidak boleh. Perniagaan itu merupakan satu tijarah, satu perniagaan yang boleh membawa kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Dia melepaskan tanggungjawab orang lain. Mandikan orang mati. Dalam masyarakat mesti ada orang yang tahu cara nak menguruskan jenazah, nak memandikan semuanya. Nak menguruskan jenazah. Daripada mandi, kafan dan sampai ke kuburan. Mesti ada yang tahu. Bukan semua tahu, tak apa. Bukan semua wajib tahu, tak. Sebahagian. Kalau sebahagian tu tahu, seseorang itu dah tahu, terlepas kita semua. Kita pergi ziarah saja. Kita bagian-bagian itu tak tahu pengurusan, tapi terlepas tanggungjawab tu dari kita. Tak berdosa dah kita. Itu fardu kifayah. Tapi jika sekiranya tidak ada langsung orang tahu menguruskan jenazah tadi, walaupun dia fardu kifayah, akhirnya tanggungjawab tadi dia menjadi dosa pada semua orang. Termasuk kita. Sebab itulah kita terima kasih kepada orang yang dapat menguruskan ilmu-ilmu fardu kifayah ni, kerana dia melepaskan tanggungjawab kita. Tapi jangan kita kata, dia dah tahu, kita tak payah. Tidak. Salah tanggapan itu. Kalau fardu ain, wajib. Wajib kita kena tahu semua. Dalam fardu kifayah, kalau dia tahu, kita pun kena tahu juga. Tapi cuma kita tak beramal saja. Kita tengok dah ada orang, bagi dia buatlah. Selesailah. Dia dah tahu dah mandi jenazah, dia dah tahu dah pengurusan jenazah. Kita tak payahlah bagi dia buat. Tapi ilmu itu kita ada. Sebab satu hari mungkin dia dah tak ada, dia dah meninggal. Tanggungjawab tu main kat siapa? Orang yang mandikan orang mati. Sekarang kebanyakan orang yang mandikan yang mati jenazah ni, orang tua-tua lah. Masuk orang perempuan, orang lelaki sama. Yang mandikan jenazah ni, orang tua-tua. Sebab mereka ni arif dah bahagian tu. Terutama yang perempuan. Sukar nak mencari orang yang boleh menguruskan mandikan jenazah dan mengkafankan jenazah. Kadang-kadang bila keluarga kita mati pun kita tak dapat nak menguruskan, kita terpaksa ambil dari luar. Datang menguruskan jenazah. Sebab ilmu tu semakin hilang. Sebab dia anggap fardu kifayah tak. Benda tak penting. Benda tak wajib. Akhirnya dia ambil orang luar. Kalau kita sendiri yang tahu dan adik-beradik kita yang tahu tentang pengurusan itu, kita sendiri boleh buat. Atau masyarakat komuniti itu boleh tahu, kita boleh buat. Panggil mereka buat. Orang masjid kita, orang surau kita tahu, kita panggil mereka menguruskan jenazah. Tapi kadang-kadang tidak tahu. Kita ambil orang luar, dari luar tu. Kadang kena upah lagi. Tak apalah, kita kena bayar lagi. Tak apa, kita bayar tu tak masalah. Pakai sedekah. Tapi ilmu tu dah kita tak ada, terpaksa kita import. Ini kata ilmu tu semakin hilang. Kita anggap benda tu mudah, remeh, fardu kifayah. Akhirnya kita pun tak payah. Hanya import dari luar. Perkara ini jangan kita anggap remeh. Kita kena belajar juga, kena ada juga ilmu itu. Sebab suatu hari mungkin berguna kepada kita jika tidak ada orang yang dapat menguruskannya. Nabi kata, tutuplah ilmu daripada buayan hingga kalian lahat, dan juga tutuplah ilmu, dan menuntut ilmu itu wajib, bukan sunat, ke atas setiap orang muslim, lelaki dan juga perempuan.
Menurut kitab Al-Furuq dan Tahzibul Furuq, bahawa Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dan kitab Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah, yang menerangkan bahawa telah sepakat alim ulama tidak harus seseorang cuba melakukan sesuatu perkara hingga ia mengetahui lebih dahulu hukum-hukum Allah mengenai perkara yang hendak dilakukan itu. Dia mendahului hukum Allah tanpa dia belajar. Dia buat ikut suka. Dia kata inilah cara, inilah. Dia buat ikut suka lah. Tanpa dia mendahului hukum Allah. Hukum haram, wajib, sunat dan sebagainya. Dia buat ikut kehendak dia. Tanpa mengikuti apa yang kehendak Allah. Tanpa mempelajari, tanpa belajar. Kita kata senang. Dia buat itu mendahului kehendak Allah. Allah suruh belajar dulu. Dalam berniaga pun kena belajar dulu. Sebab takut itu termasuk dalam riba dan sebagainya. Banyak dalam perniagaan ni, banyak lagi. Itu bukan masuk riba saja. Mengenai dia boleh membawa kepada mengenayakan, mengenayai, membeli. Bahkan juga takut mengenayai penjual. Dia pun sendiri pun takut dia inayai. Ada juga. Ilmu ni dalam perniagaan ni bukan saja untuk nak menjaga pembeli, nak menjaga penjual pun ada. Itu dikatakan ilmu, tuntut ilmu. Seseorang yang hendak berjual beli, dia mesti tahu hukum Allah mengenainya. Begitu juga dalam perkara sewa menyewa. Dia nak mengupah orang dan mengambil upah, wajib dia mengetahui hukum-hukum itu. Sebab tu ilmu Allah ni tak habis kita belajar. Tak akan habis. Yang ada pada kita ni kecil. Sama saya yang ada yang ada ni, yang saya cakap ni, bagi saya ada kecil. Mungkin sebesar, kalau dikatakan ibu jari itu, ilmu itu dikatakan ibu jari, sebanyak-banyak ilmu itu ibu jari. Saya ni anak jari pun tak ada. Sebesar anak jari pun tak ada. Fakir. So tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, pengarang-pengarang kitab dahulu, alim-alim ulama dulu, dia seorang yang alim. Mana dia berilmu lah. Dia boleh mengarang kitab-kitab. Biasanya kitab-kitab tua, kitab-kitab kuning. Dia meletakkan namanya Al-Faqir di hujung, di depan tu. Al-Faqir, contoh Abdullah bin Sulaiman contoh. Al-Faqir dulu, saya yang fakir. Baru nama dia. Makna dia fakir dalam ilmu. Dia mengakui, walaupun dia menulis kitab ni, dia mampu menyelesaikan kitab ni, tapi dia menulis nama dia Al-Faqir Muhammad Abdullah bin Sulaiman contoh. Syekh Daud Al-Fatani yang mengarang kitab Muniyatul Musalli, bab sembahyang itu, daripada Syekh Daud Al-Fatani. Dia mengarang kitab banyak kitab. Jika tak silap salah satunya, jika tak silap Muniyatul Musalli, bab sembahyang. Masih lagi dia tulis di hujung nama dia. Kadang-kadang dalam kitab-kitab yang lain dia tulis Al-Faqir Syekh Daud Al-Fatani. Saya yang fakir, Syekh Daud. Padahal dia ilmu tinggi, tapi dia merendahkan diri dia. Saya tak ada ilmu. Walaupun dia mampu menulis, dia berilmu yang, kita kata di zamannya dia ilmu antara ilmu yang banyak orang yang berilmu. Orang yang menuntut ilmu dekat dia banyak, beribu. Masih lagi dia menulis Al-Faqir. Dia tak menulis dia yang alim. Manusia yang mengaku bahawa dia yang alim ini, makna dia kena kaji baliklah hati dia tu. Bukan kata saya nak kata salah. Dia kena kaji balik hati dia.
Dia menulis itu. Kalau hati tu sekadar dia nak menulis tu, orang yang menulis, tak apalah. Kalau bagi orang yang menulis, tak apa. Tapi dia yang suruh orang menulis, tulis di depan tu nama aku yang alim. Masalah. Orang tu sombong. Orang tu dia mendabik dada, kata dia ilmu tinggi. Padahal ilmu ni sedikit je. Allah bagi kepada manusia ni sedikit je. Wa ma utitu minal ilm illa qalila. Tidak aku berikan ilmu pada kamu juga sedikit. Sedikit aku bagi. Bak roh, bak apa semua tu sikit je. Bak lain pun sama, sikit je. Itu saya bincang bak ilmu. Panjang kalau cerita tu, bak ilmu tu panjang. Sebab hari ni ramai orang, kadang-kadang orang kata dia ilmu tinggi, dia ilmu dah habis dah. Macam-macam. Ilmu habis dah. Aku habis dah mengaji. Ada dah setengah kata. Aku habis dah mengaji. Ada kata begitu. Tak habis, tak apalah. Dia kata dia habis, biar habis kat dia. Kita, bagi kita, tidak habis. Semakin kita mengaji, kalau orang mengaji ni, semakin dia mengaji, terutama dalam bidang agama ni, nak mengenal Allah ni, selagi dia mengaji, selagi dia rasa payah. Selagi dia rasa bukan payah apa, selagi dia rasa dia jahil. Selagi dia mengaji, selagi dia rasa dia tak ada ilmu. Selagi dia belajar, selagi dia kata, aku ni kurang ilmu. Selagi dia kata dia ni, Allah, aku ni banyak ilmu, aku tak tahu lagi ni. Padahal aku ingat aku ilmu banyak dah. Tak tahu banyak lagi ilmu. Nak jual beli pun kita kena tahu. Demikian juga orang yang nak semayang pun, dia kena tahu bab semayang. Bukan kata semayang saja. Nak semayang Allahu Akbar, tahu bacaan apa semua. Dia tahu semua rukun, dia tahu semua apa nama perkara-perkara yang nak gerak-geri dia tu, dia tahu. Bukan sekadar itu saja ilmu. Kalau sekadar itu saja ilmu, dia kata selesai dah bab semayang, aku tahu dah baca daripada takbir sampai bagi salam, aku tahu dah. Dia juga kena tahu tentang ilmu yang berkaitan dengan perkara yang mengesahkan semayang itu. Dah semayang sah elok dah. Sebenar semua saya buat, gerakkan. Ada lagi dalam semayang tadi, ilmu dipanggil ilmu ihsan, ilmu tasawuf. Hati. Kalau kita kata sembahyang kita lengkap semua dengan bacaan kita, semua baca dengan sempurna elok, tajwid apa semua elok, bacaan kita sempurna, kita jadi imam pun orang kata, oh boleh dia ni baca jadi imam elok, baca sedap apa semua, tak apa, alhamdulillah. Kita boleh baca dah sampai bacaan kita segi rukun qaulinya, rukun fi'linya, qalbinya semua kita dah tahu sampai bagi salam. Tapi perlu lagi kita belajar di bab mengenai dengan hati. Tak sempurna dengan cara, tak sempurna lagi dengan semayang itu. Bab hati kena juga dalam semayang tadi, hati pun kita kena belajar. Ikhlas. Bab berkaitan dengan riak. Dalam semayang tadi, adakah kita terima riak? Itu kena ilmu, ada ilmu. Sebab itu dikatakan dalam hadis yang lain, apabila seseorang setiap kali sembahyang kita ditunaikan, malaikat akan membawa sembahyang kita tadi naik ke langit. Ibadat kita ni tadi, sembahyang kata contoh dalam sembahyang zuhur, Allah akan angkat, malaikat akan angkat sembahyang tadi, pahala sembahyang tadi naik ke langit. Di sembahyang kira elok adalah cara kita tengok elok semua. Naik ke langit, kemudian Allah suruh malaikat buat turun balik, lempak sembahyang ni tadi macam kena buruk. Kadang-kadang bila saya baca hadis tu, kenapa kita kata sembahyang ni dia Allah suruh hantar balik kat Tuhan dia. Malaikat sendiri pun tertanya, dia sembahyang dah sempurna elok, kita tengok dari segi zahirnya, malaikat hati dia tak tahu.
Hati manusia ni, yang tahu hati manusia ni Allah. Malaikat tengok segala perbuatan ni elok. Jadi malaikat kata kepada Allah, ya Allah, kenapa nak dihantarkan balik ke dunia, macam dihantar tu, macam hantar macam kemuruk tu sebenarnya. Allah mengatakan bahawa dia semayang, walaupun elok kita tengok, kamu tengok elok perbuatan dia, tapi bukan dia semayang kerana aku. Dia bukan semayang kerana aku. Dia semayang dalam hatinya ada perasaan riak, nak menunjuk-nunjuk. Dia tidak ikhlas kepada aku, dia tidak khusyuk kepada aku. Seolah-olah dia menyembah aku, dia menyembah aku ni, diri dia saja yang menyembah. Tapi jiwa dia tu, nak riak dekat orang, nak sombong dekat orang. Tak tumpu hati dia kepada aku. Penumpuan hati dia, khusyukkan hati dia tidak khusyuk kepada aku. Dia sembahyang ni nak minta orang memuji dia, dia bangga, dia sombong, dia bangga, dia rasa riak dan sebagainya. Maka hantar balik kat dia. Sembahyang ni untukku. Allah kata, sembahyang ni untukku. Satu pengabdian hamba untukku, itu sembahyang. Maka ditumpukan segalanya, pemikirannya, fokusnya hanya kepada Allah. Tapi itu dia katakan khusyuk. Sebab khusyuk ni disebutkan ihsan. Yang kata ihsan ni, sembahlah Allah seperti seolah-olah kita melihatnya, dan jika kita tidak mampu, ingatlah Allah melihat kita. Itu mana tarif ihsan yang malaikat Jibril bagi tahu tu, yang Muhammad Nabi bagi tahu kepada Jibril tu, nak ikhlas. Ihsan ni ikhlas. Tapi dia sembahyang tadi, dia sembahyang seolah-olah tubuh dia tidak sembahyang, jiwa dia tidak ada. Gerakkan dia sembahyang, jiwa dia tidak tumpu kepada Allah. Allah kata hantar balik. Jemput balik ke penyakit buruk ibadat tu. Di akhirat nanti kosong. Kita tak nampak lah malaikat tu main tak balik kat kita. Tidak. Padahal ditolak. Ditolak dengan cara itu. Macam nantak balik penyakit buruk. Sebab apa? Ulama membuat tafsiran, menghuraikan hadis itu. Allah tak terima bahawa bila kita semayang tidak kita tumpu kepada Allah, seolah-olahnya semayang ini satu hadiah kepada Allah. Semayang ini satu hadiah kita kepada Allah, penyembahan diri kepada Allah. Allah ini raja kepada segala raja. Allah mulkus samawati wal ard, raja segala raja. Raja bumi dan langit. Tuhan. Allah ni Tuhan yang menjadikan kita. Tuhan yang akan menjawa kita. Raja segala raja. Kemudian bila kita menyembah dia, tidak khusyuk, hati duk kerana nak minta puji, sedangkan kita sedang menghadap Allah, tidak tumpu kepada Allah, Allah kata hantar balik itu, makna dia menyembah Allah macam anak patung. Seolah kita buat macam anak patung. Saya buat ibarat macam anak patung. Ulama pun dia buat ibarat macam tu. Kita bagi pada seorang, kita hadiah kepada seorang raja anak patung. Kita beli anak patung yang cantik. Hari ini manusia boleh cipta anak patung ni cantik. Macam kita tengok di kedai-kedai yang jual kain tu, dia buat kadang-kadang gambar-gambar tu, dia kedai-kedai kain baju tu, kita tengok dia buat gambar patung lah kan, bentuk perempuan ke, sebagai hiasan. Nak buat fashion ni. Anak patung, saya juga tengok anak patung tu. Walaupun anak patung. Saya cakap anak patung lah. Cantik.
Apa kata kita hadiah kepada raja ataupun sultan, kita bawa anak patung tadi bagi pada dia, hadiah dah. Saya nak hadiahkan pada sultan seorang perempuan. Saya nak hadiahkan kepada seorang pembesar seorang perempuan. Untuk bukan apa-apa. Hadiah ni untuk sebagai saya nak bagi hadiah untuk nak bekerja. Nak bekerja di istana sultan sebagai hadiah satu penghargaan pada sultan, berkhidmat pada tuanku di istana ini. Ataupun kalau tuanku nak kahwin ke apakah, bolehlah apa-apa pun. Asalkan tidak mengikut asalkan mengikut syariat Islam, kita hadiah itu. Tapi kita hadiah bukan perempuan yang hidup, hadiah patung kepada raja. Ini ulama tafsiran ni. Apa raja tadi akan kata? Kau hadiahkan kepadaku seorang perempuan, tapi patung tak bernyawa. Ini satu penghinaan padaku. Kau kata nak berkhidmat kepadaku, dia boleh berkhidmat kepadaku. Kalau aku suka, aku boleh kahwin dengan dia. Tapi patung yang tidak bernyawa, maka mesti raja akan murka, seolah mempermainkan raja dan agung raja tadi. Pembesar juga termasuk pembesar-pembesar, seolah memainkan mereka. Apa lagi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan segala raja, yang menyembah, kita menyembah ni diri kita saja, pergerakan kita saja, anggota zahir kita saja, sedangkan hati kita ingat kat lain. Macam nak patung tadi, macam tak ada nyawa. Sembayang kita tidak ada nyawa, tidak ada ruh. Pemusatan kita, ruh kita macam sembahyang khusyuk tadi. Khusyuk tadi dia ada kaitan dengan ruh dalaman. Tapi ruh dalaman tadi bukan kita tumpu kepada Allah, tumpu kepada lain, tapi pergerakan saja kepada Allah. Seolah kita menyembah Allah ni tubuh kita saja, jasad kita saja. Ruh dalaman duk fikir oleh. Jadi Allah tak terima. Allah kata dia sembahyang ni bukan untuk aku. Dia nak minta puji pada orang. Allah tahulah hati dia. Hantar balik sembahyang tu kepada dia. Itu kata ilmu kena ada. Ilmu kena ada. Kita bimbang takut sembahyang kita, Allah hantar balik. Malaikat suruh hantar macam yang buruk, bagi dia balik. Dia sembahyang ni bukan kerana aku, kerana orang. Macam ibarat kita bagi kepada Allah hadiah. Kepada raja di dunia ni pun kita bagi anak patung pun dia akan murka. Walaupun dalam bentuk manusia. Apatah lagi Allah. Kita menyembah ni diri kita ni macam patung. Tak ada roh. Kita bagi kepada hadiah kepada Allah. Sembahyang ni sebagai hadiah penyembahan diri kepada Allah. Macam kita bagi anak patung saja kepada Allah. Dalaman isi tidak ada. Allah cukup murka. Allah hantar balik kat dia. Sembahyang ni tidak ada roh. Dia ibarat macam anak patung saja. Jasad kita ni macam anak patung saja. Jasad kita ni. Jasad kita ni ibarat kita kata macam sangkar. Kalau kita mengaji dalam kitab tasawuf, kalau kita bukan belajar mengaji lah, kalau kita tengok dalam kitab tasawuf, saya muta'alim dalam ilmu tasawuf ni, tapi sikit-sikit tu duk baca-baca, dengar-dengar dari guru-guru, ibarat badan kita ni macam sangkar saja. Macam sangkar burung. Sangkar burung ada yang cantik. Yang sangkar burung ni ada yang harga mahal. Sangkar saja, burung tak ada lagi. Ada yang mahal, ada yang murah. Allah bagikan kepada jasad kita ini satu yang mahal. Jasad kita ni. Ibarat sangkar lah ni. Sangkar kita. Mahal. Mata kita mahal. Tangan kita tak sanggup jual. Walaupun kita kata kita fakir, kita duit tak ada. Orang nak beli jari kita, anak jari kita.
RM500,000 cukup lah. Dia kata, aku nak beli jari kamu RM500,000. Nak ambil nak jari. Sebab aku perlu nak jari ni. Aku nak bagi dekat anak aku. Anak aku ni cacat. Dia orang kaya. Kita pun nak jual tak? Anak jari tak akan jual. Sepakir-fakir kita tidak akan jual walaupun dengan harga RM500,000 anak jari ni. Mata kita ada dua. Orang nak beli sebelah dengan RM1 juta harga. Nak bagi pada orang lain yang memerlukan RM1 juta. Adakah kita akan jual? RM1 juta ni banyak. Boleh dalam kehidupan dia semua hidup. Tak habis makan lah, tak kita. Apa salahnya jual sebelah? Ada sebelah lagi. Boleh lihat. Boleh batu-batu sebelah ni. Tak akan jual. Mahalnya tubuh Allah bagi ni. Jasad ni. Bila jasad ni, ibarat sangkar kita ini, mahal. Isi dalaman pun kena mahal. Ruh kita dalam badan pun kena mahal. Mahal ni mana? Pengisian diri itu dengan benda-benda yang berfaedah. Sebab sangkar ni mahal, takkan kita nak letak dalaman ni benda yang murah. Takkan kita nak isi benda-benda yang tak baik. Sangkar kita ni baik. Tiba-tiba nak isi dalaman kita benda yang tak baik. Tak patutlah Allah bagikan sangkar yang elok, jasad yang elok, tiba-tiba dalaman kita, pengisian dalam kita, rohani kita tak elok. Kita isi dengan benda-benda yang mazmumah. Macam kita beli sangkar burung yang harga beribu-ribu, kita mesti beli, kita akan isi dengan burung yang mahal. Burung mahal lah. Paling-paling pun RM1,000 lah. Burung apa lah? Burung tukukur ke, burung apa ke. Yang orang suka burung ni tahulah. Dia tak akan beli sangkar yang mahal nak isi hanya cak raya. Dia beli sangkar yang mahal nak isi burung cak raya. Dia tak buat begitu. Sebab cak raya ni banyak berterbang, duduk buat sangkar, buat sarang di rumah. Dia akan letakkan dalam sangkar yang mahal tadi bukan burung cak raya. Dia akan letakkan burung yang berharga. Sebab sesuai dengan nilai sangkar tadi. Begitu juga kita. Letakkanlah diri kita benda yang berharga. Kita ambil ibarat macam sangkar burung tadi lah. Takkan dia beli sangkar yang mahal, tiba-tiba nak buh sampah dalam sangkar tu. Tak isi burung apa, dia buh sampah ya. Dia beli harga sangkar 2-3 ribu, isi sampah, buat tong sampah. Orang kata tak betul ya lah. Orang ni apa ni? Ini. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tak terima semayang orang yang hatinya tidak tupu kepadanya. Sebab itu ilmu ni kena belajar. Kena ada. Tidak sembahyang kita tertolak. Hantar balik kepada dia. Dia seolah-olah dia bagi kepada aku ibarat macam anak patung. Roh dia bagi kot lain. Aku tak terima. Macam kita bagi kepada raja, anak patung, raja akan murka. Begitu juga sembahyang kita, macam mana anak patung tadi. Roh, tubuh badan kita saja yang sembahyang. Roh kita tidak tupu kepada Allah. Allah tak terima. Sebab tu kita kena ingat. Belajar ni, kena belajar, kena tahu. Begitulah perkara-perkara yang segala amalan yang kita kena nak kerjakan, mesti kita kena tahu. Sudah tentu dalam kita nak belajar ni, kita kena tahu mengenai hukum Allah. Kita beramal ini untuk Allah, mentaati Allah. Dan sesiapa yang tidak beramal dan tidak pula beramal, sudah tentu ia akan mendarkahi Allah. Orang itu telah mendarkahi Allah Subhanahu Wa Taala wal a'yazu billah dengan kedurhakaannya. Muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, ilmu agama ini bukan satu perkara yang mudah didapati. Bukan mudah juga nak tuntut ilmu ni, ilmu kaitan agama ni. Bahkan mestilah dipelajari dan diterima oleh orang Islam dengan betul-betul sah ilmu dan jujur dan adil dalam penyampaian.
ilmu agama yang kita tuntut ni mestilah kita tuntut dengan ilmu dari yang sah. Betul-betul yang ilmu ni betul-betul dari agama Islam yang sah. Jangan kita belajar, dia kata ni ilmu berkaitan dengan Islam. Tapi bukan ilmu yang betul. Tapi dia mendakwa Islam. Ilmu Islam. Kita mau belajar. Kita pastikan ilmu itu betul-betul ilmu yang sah. Kalau dia ada ilmu, dia kata, ni ilmu aku nak ajak kepada kamu ni satu ilmu Islam ni. Yang berkaitan dengan ilmu Allah Ta'ala ni. Tapi rahsia. Kita belajar cara rahsia. Tak boleh ramai-ramai. Mai rumah aku ni malam-malam kita mai kumpul. Aku nak belajar ilmu ni. Kita kena fikir. Ilmu Allah tidak ada cara rahsia-rahsia. Ilmu Allah tidak boleh disampaikan cara rahsia-rahsia. Terus terang. Kalau ada orang yang kata kita ni aku ada ilmu ni. Tapi tak boleh ramai belajar. Dia buh lagi tambah, dia kata ni ilmu nak pergi ke syurga dengan cepat. Cara nak pergi ke syurga dengan cepat. Ilmu ni tak boleh belajar ramai-ramai. Dia kena main rumah. Itu ilmu-ilmu yang tuan-tuan dan perempuan harus hindari. Kerana ilmu Allah, ilmu yang terbuka, tidak tersembunyi. Semua orang kena, mana ada ilmu yang kita sebar kepada semua orang. Tidak ada simpan pun. Ilmu Allah ni. Tidak ada rahsia. Tidak ada ilmu rahsia. Dan jujur dan alim dan adil dalam penyampaian. Orang yang nak menyampaikan itu jujur. Mesti orang yang jujur. Sebagaimana terangkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ilmu yang sah dan muktabar itu tidak akan dapat dicapai melainkan dipelajari dari guru. Ilmu yang kita nak belajar itu tidak tercapai maksudnya melainkan kita pelajari dengan guru. Mana kita berhadapan dengan guru. Ini hadis Nabi beritahu. Bukan kita belajar ilmu ini dengan hanya cara membaca. Ya, membaca itu penting. Kita pergi depan guru pun kita ada tadah kitab membaca. Tapi ada guru di depan. Ada permasalahan, kita bertanya kepada guru. Ada masalah yang kita tak faham, kita bertanya kepada guru. Ini cara nak dapat ilmu. Rasulullah SAW kata, ilmu yang nak mencari ilmu yang betul-betul bermanfaat. Kemudian, bukan semata-mata dari buku. Ada orang belajar, dia baca, dia belajar dengan cara membaca tanpa berguru. Ini satu juga yang perlu kita hindari. Buku penting, baca penting. Tapi kalau dia nak mentafsirkan dari buku itu terus tanpa berguru, guna dari buku itu pun lah dia nak ajak orang tanpa dia berguru, takut nanti silap. Ada benda-benda yang dia tak nak faham, antara dia ragu-ragu apa maksud kehendak ni, dia buat tafsiran sendiri. Ada yang bila kita baca kadang-kadang ada yang meragukan, tak faham. Kita kata yang macam mana ni maksud dia. Akhirnya kita buat keputusan sendiri. Kita buat fatwa sendiri. Tanpa merujuk pada orang alim. Fa'aftau bi ghairi ilm wa dhallu wa adallu. Dia buat fatwa sendiri, akhirnya dia sesat, orang lain pun sesat. Sebab dari pembacaan. Dia baca saja. Baca buku agama banyak. Kemudian dia guna akal dia saja. Akhirnya dia takut timbul fadallu wa adallu. Dia sesat dan dia juga menyesatkan orang yang dia mengajar. Ini Nabi beritahu dah. Sebab itu kita kena berguru. Ilmu ni kena berguru. Bukan dengan hanya membaca. Bila kita dah berguru, kemudian kita bacalah buku. Baca ni penting. Baca ni nama-nama ilmu. Tapi berkaitan dengan agama, baca-baca jika kita tak faham, kita kena tanya guru. Sebab itu orang dulu-dulu tak ada guru, dia belajar ilmu sampai bertahun-tahun pergi jumpa ilmu, belajar. Bertahun-tahun. Dia tak belajar, baca sendiri.
Tok Kenali, Tok Kenali. Seorang wali lah. Orang kata dia wali antara wali ni sampai taraf wali. Tok Guru, Tok Kenali ni. Di Kelantan ni. Banyak kelebihan Allah bagi kat dia. Sehingga dia sampai ke taraf wali. Waliullah. Dia pergi ke Mekah. Bawa berapa masa tu zaman tu. Bawa berapa ringgit, berapa bawa berapa dik kita kata. Bawa berapa ringgit orang susah. Dia duduk di Masjidil Haram. Tidur di kaki lima dulu zaman dulu berapa puluh tahun dulu ni Masjidil Haram ni mungkin tak macam sekarang. Boleh duduk di ruang-ruang masjid tu. Dia tidur situ Nak menuntut ilmu daripada tutup guru yang mengajar. Sebab di masjid itu pada masa itu ramai guru-guru yang mengajar. Guru ni pun ada, guru dari orang Fatani, Tok Guru Fatani pun ada. Tok Guru dari mana-mana tempat di Indonesia pun ada. Termasuk Syekh Daud Al-Fatani. Semua tu belajar di Mekah. Dia pergi berpuluh-puluh tahun, dia duduk tidur. Tempat boleh tidur. Kalau nak boleh makan, dia boleh makan. Demi nak menuntut ilmu. Tu kata Tok Kenali tu. Bertahun-tahun dia pergi. Hingga balik. Dia berguru. Berguru dengan segala ilmu. Dari segala negara. Tok Guru itu macam-macam dari negara ni. Dia tak ada kitab. Bukan dia membaca. Tidak. Dia tak ada kitab. Kalau kita belajar cara membaca buku saja, terus kita kata alim, takut nanti kita terkeliru, akhirnya kita mengelirukan orang lain. Kalau baca-baca bab lain ni tak apalah, bab sembahyang kalau kita baca buku kita dah faham tak apalah, kita nak mendalami lagi, kita dah berguru, kita nak mendalami lagi, kita bacalah tak apalah. Benda-benda yang meragukan terutama berkaitan dengan akidah, jangan kita tafsir sendiri. Terutama yang berkaitan dengan akidah, lagi bahaya kita tafsir sendiri. Sebab itu ilmu kita kena berguru kata Rasulullah. Takut nanti yang menjadi guru kita bila kita tafsir sendiri, yang menjadi guru kita adalah syaitan. Dia buat kata ini begini. Huraiannya begini. Dia menyesatkan kita. Bukan semata-mata kita belajar dari buku. Hari ini orang belajar banyak daripada Google. Untuk guru Google. Boleh, kalau kita dah ada ilmu dah, kita boleh tapis dah mana yang betul atau mana yang tak betul. Boleh kita rujuk. Dari Google tu tak salah. Tapi kita dah asas, dah ada dah. Kita ambil, kita cari kisah Nabi. Kita nak cari satu tajuk. Kita nak menyampaikan satu tajuk. Kita perlukan satu tajuk untuk bahan kerja kita. Kita cari. Sebab kita bukan ingat semua. Cari. Kita tengok baca. Betul dengan apa yang aku pelajari. Boleh ambil. Jangan terus ambil copy paste. Tanpa kita tahu kebenaran apa yang disampaikan itu. Sebab bimbang takut dikarang oleh orang-orang orientalis. Sebab orientalis pun dia belajar Islam. Dia belajar Islam. Takut mereka mengarang daripada di situ, dia memutar belikkan fakta. Dia ceritakan cerita Nabi, dia tak letaklah nama dia orientalis dah. Dia letakkan nama dia nama lain. Nama Islam. Tapi sebenarnya dia ambil daripada dia itu orang orientalis. Bahkan ada orang Islam sendiri pun yang menjadi pemikirannya orientalis pun ada. Akhirnya dia jadi macam menghidangkan madu bercampur racun. Ilmu tadi ada madu, ada baik, ada buruk. Madu campur racun. Ilmu tadi. Padahal ilmu itu ilmu yang baik, ilmu yang benar, tapi dah bercampur dah dengan onar. Benar yang tak baik. Ibarat ilmu yang baik itu bercampur dengan racun. Madu dan racun. Ini kita tak mahu. Sebab itulah kita kena berguru. Kena berguru. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Akhir sekali hadis berkaitan dengan ilmu juga. Ini bab yang belum sampai lagi kepada
yang mendalam. Kita ambil dulu yang perintah Allah Subhanahu wa taala berkaitan kita pentingnya menuntut ilmu. Daripada Abi Bakrah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ughdu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun al-khamisah fatahlik. Riwayat Al-Bazzar. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdanya, jadikanlah diri kamu orang alim. Jadikanlah diri kita ini orang alim. Atau orang yang menuntut ilmu. Atau orang yang selalu mendengar pelajaran agama. Ataupun orang yang mencintai tiga golongan tersebut. Iaitu kita cinta kepada orang alim, kita cinta kepada orang yang tuntut ilmu, kita cinta kepada orang yang selalu pergi mendengar orang yang menuntut ilmu. Dan janganlah engkau menjadi dari golongan yang khamisah. Satu, dia kata, jadikan dirimu orang alim. Satu. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu. Yang ketiga, orang yang mendengar pelajaran agama. Dia mendengar. Dia tak pergi tapi dia dengar dari jauh-jauh, dari corong-corong. Corong-corong speaker tu. Dia tak pergi, dia duduk di rumah. Tak sihat. Duduk di rumah. Ataupun dia orang perempuan, dia duduk di rumah, dia dengar. Yang ketiga ni. Tiga golongan tu. Ataupun kita menjadi orang yang mencintai tiga golongan tadi. Kita cinta kepada mereka tu. Yang alim, yang yang pergi menuntut ilmu, yang pergi pada orang alim tadi, ataupun yang mendengar dari corong-corong tadi. Kita ni orang yang keempat. Orang yang cinta, kita suka kepada tiga-tiga mereka tu. Sayang seronoknya mereka. Kasih kita kepada mereka itu. Kasih sebab mereka tu orang yang mendengar ilmu. Kita suka kepada orang yang mendengar ilmu. Kita suka. Macam kita tengok budak yang belajar rajin lah. Kita sayang. Seronok tengok. Cukuplah kita cinta kepada mereka itu. Cinta kepada keadaan mereka itu. Jangan kita jadi orang yang, dan janganlah engkau menjadi dari golongan yang kelima. Alim dak. Nak pergi tuntut ilmu pun dak. Nak pergi belajar pun tak. Kemudian nak cinta kepada orang yang mencintai ilmu pun tak. Jadi kita jadi orang yang kelima. Kelima ni mana tak ada apa langsung. Tak ada rasa apa langsung. Maka orang itu kata Nabi, fatahlik, dia akan binasa. Kita nak jadi orang yang pertama, orang alim, mungkin tak dapat. Mungkin tak dapat. Nak jadi orang yang alim, tak dapat. Orang alim, orang tutup guru ni ada. Ada. Tapi bagi kita ni, tak dapat. Mungkin tak dapat. Mungkin tentu ada yang ada. Yang mendengar ni alim, ada. Tapi bagi saya tak dapat. Jadi, kita jadi orang yang kedua, menuntut ilmu. Kita tuntut ilmu dari mereka. Dengar ilmu. Sekarang ni kita dengar dari melalui apa-apalah. Kita menuntut ilmu ni daripada sekarang ni YouTube pun ada. Kitab-kitab dan karangan mereka pun ada. Bahasa Melayu pun ada. Macam-macam bahasa ada. Kita ambil, kita baca. Itu tuntut ilmu juga. Tak faham kita pergi tanya tuntut guru yang ada. Tak tanya, kita tanya ustaz-ustaz yang faham. Kalau dia tak faham, dia akan tanya lagi orang lain. Yang kita faham dah, tak apalah. Tak payahlah tanya. Itu yang kedua. Orang yang menuntut ilmu, kita jadi orang yang menuntut ilmu. Ataupun kita jadi orang yang selalu mendengar pelajaran agama. Kita tak tuntut ilmu, tak pergi menuntut. Tak ada kitab apa semua, tak ada. Kita ni mendengar pelajaran agama, kita dengar kot orang mengajak di surau ataupun kot radio, TV, kot YouTube ni.
Itu orang yang mendengar. Hak menuntut tadi ni orang yang pi tadah kitab tu. Tu menuntut. Maksud saya tadi, maksudnya sebenarnya hak menuntut tu pi tadah kitab tu. Kalau dulu kata pondok tu, dia duduk di pondok tu. Tu menuntut. Yang mendengar ni, kita mendengar daripada tu lah. Daripada alat-alat sebaran am yang ada hari ni kita dengar. Ataupun dari corong-corong. Kalau dulu duduk di rumah dengar speaker tu, dengar. Itu mendengar. Dia tak pergi tuntut. Dia tak menadah. Kemudian yang tu pun kita tak dapat. Jadilah kita golongan yang ketiga. Kita cinta kepada golongan mereka itu. Kita cinta pada mereka yang ketiga itu. Kita golongan yang keempat ni. Kita suka pada mereka. Seronok. Kita tak mampu nak pergi sebab ada masalah tertentu. Kita ada kewangan. Kita pergi jumpa pada Tok Guru tu. Kita sumbang duit pada Tok Guru yang mengajar tu. Tok Guru ini saya bagi sikit duit hadiah. Tok Guru, saya tak dapat nak ikut sebab masalah begini. Saya ceritalah. Saya kerja saya, kadang-kadang Tok Guru masa tak menentu. Bila Tok Guru mengajak saya tak dapat nak ikut. Ataupun dia, bila dia dalam majlis tu dia kata, dia jumpa jawatan-jawatan masjid, dia kata, bulan ini atau bulan-bulan yang akan datang ni, aku bayar semua elektrik ni. Bil elektrik, bil air aku bayar. Bulanan elektrik. Aku ni nak pergi tak boleh. Sebab tertentu lah. Adalah halangan tertentu. Tapi dia sayang dalam majlis tu. Dia tak pergi pun tapi dia sayang majlis. Dia cinta kepada orang. Dia cinta kepada golongan-golongan itu. Dia rasa sayang. Tapi dia nak pergi tak boleh dengan sebab halangan tertentu. Tapi cinta dia ada. Dia kata, selama bulanan ni aku bayar. Saya bayar duit elektrik dan air. Ataupun kalau jemput Tok Guru Mai tu, berapa kamu duk bagi dia. Kadang-kadang ada juga orang duk bagi sedekah kan, sumbang. Tok Guru tak minta. Tapi ada orang sumbang. Surau masjid sumbang. Alhamdulillah. Jangan minta. Kalau Tok Guru pergi mengajak di masjid di surau, minta. Itu bukan Tok Guru. Itu Tok Haru. Ataupun letakkan harga. Nak panggil aku kena ada 2,000. Itu menjual agama. Jika seorang guru dia meletakkan harga, jika dia mengajak, nak panggil aku mesti ada 5,000. Itu dia menjualkan agama dia. Dia menjual agama. Hari ni, wallahualam saya tak mahulah nak. Saya pun dalam pengurusan ni, sejak pernah jadilah pengurusi surau ni. Banyaklah jumpa telatah-telatah. Ini kena ada ni, ini kena ada ni. Kadang-kadang nak telefon guru ni, kena ada setiausaha dia dulu. Jumpa setiausaha dulu. Bukan boleh telefon direct dia. Walaupun nombor kita tengok nombor dia, tak sampai ke dia. Kena ada setiausaha dia. Ustaz usaha dia dah atok. Kadang terdengar dari kawan-kawan yang lain, kena ayah ni kena 5,000 baru dia mai. Ada terjumpa. Saya terdengar ni. Ustaz ni di surau dia tak mau. Dia hanya di masjid dia mau mengajar. Ada satu majlis. Saya nak sedih lah. Dia saja cuma mau di masjid. Di surau ni tak mau. Sebab apa? Mungkin tak ramai. Dia mau masjid ni, tempat yang ramai. Kita dalam dakwah ni seorang, dua orang. Kalau kata orang panggil, pergi. Rasulullah SAW dulu tak kira. Tempat ramai ke tak ramai ke dia pergi. Segi dakwah. Tak ada nilai yang dulu mereka berjuang dengan jiwa, harta dan nyawa mereka. Dakwah. Mereka kita akhir zaman ini, pilih pula tempat. Bukan semua lah, bukan semua. Ini saya alami. Kemudian, rasa sedih bila saya cakap dia sebab ilmu agama kita perdagangkan. Saya. Bukan salah. Jika ahli surau, ahli masjid nak bagi dekat dia sendiri, tak apa. 2,000, 3,000 pun tak apa. Jika ahli masjid nak bagi,
AJK masjid kata berapa kita nak bagi ya? Dia mai jauh ni. Kita bagilah dia 2,000. Tak salah jika orang bagi. Jangan dia yang meletakkan harga. Nak jemput saya 5,000. Setiap usaha dia kata boleh jemput. Dia tarikh dah sekian-sekian. Tapi kita tanya juga kadang-kadang, jemput ni kena bayar kan? Dia kata 5,000. Contohlah. 2,000, 3,000. Oh, jual agama itu. Jual agama. Sayang. Kita jual agama kita di akhir zaman. Wala takun al-khamisah. Harap tak ada lah. Harap tak ada lah berlaku macam tu. Harap tak ada. Tapi yang kata tak mai di surau ni berlaku pada saya lah. Dia tak mau. Dia hanya mau di masjid. Itu pun penyampaian bukan dari ustaz tu. Dari orang lain yang nak mengurus tu. Dia tak boleh mai sini. Dia mau hanya di masjid. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, jika kita tak mampu nak pergi tuntut ilmu, tak mampu jadi alim, kita tak mampu nak bertadah kitab, pergi belajar, kita hanya, ataupun tak mampu nak dengar pun tak mampu. Dari YouTube yang ada ni kita tak mampu nak dengar. Orang ceramah agama, tak mampu nak dengar, tak mampu nak dengar, tak ada makanan, tak ada masa. Katalah tak ada masa. Bukan dia benci tak, dia tak ada masa. Maka kita jadilah golongan yang ketiga. Kita sayang pada golongan orang yang tuntut ilmu, kita sayang pada orang alim, kita sayang pada orang yang mendengar. Kita cinta pada mereka itu. Cukup. Kita suka pada orang yang tuntut ilmu. Oh, makcik tu pergi masjid lah. Bagusnya, seronoknya. Kita tak pergi, tak apa. Kita sayang pada mereka. Itu pun sudah cukup. Jangan kita jadi orang yang kelima ni fatulat. Sayang pun tak, apa pun tak. Bahkan kita kadang terbenci, kita sekat lagi orang daripada nak pergi mendengar. Orang nak menuntut ilmu dah lah kita tak pergi. Kita sekat lagi pada orang nak pergi mendengar. Tak bagi orang pergi dengar ni, sekat ni macam-macam lah. Dengan baik tak bagi orang mendengar ni. Digelapkan lampunya, contohnya daripada lampu tu ambil dari rumahnya. Mungkin lampu tu dia ambil karan tu dari rumah, dia tutup karan tu dari rumah dia. Supaya orang lain semua tak dapat mendengar. Contoh. Jangan. Tak mau pergi tak apa. Tapi kita ada perasaan, cinta tu pun tu peringkat yang rendah dah tu. Tapi masih ada lagi iman. Kita sayang, muhibban. Kita cinta kepada orang yang menuntut ilmu. Kita cinta kepada orang alim. Kita cinta kepada orang yang mendengar ilmu agama. Kita ada cinta. Cinta itu pun dikira sebagai amal baik kita. Jangan kita jadi orang yang kelima. Cinta apa pun tak ada. Bahkan kadang-kadang kita merosakkan majlis orang lagi. Kita membatalkan majlis orang. Majlis tu elok dah. Atur elok dah. Tapi dengan kuasa yang daripada kita batalkan majlis itu. Contoh. Maka ini janganlah. Kita rugi. Kita termasuk di kalangan orang yang rugi. Rugi di dunia ni tak apa lagi. Rugi di akhirat. Ini dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan menuntut ilmu. Sekadar itulah, insya-Allah saya akan sambung lagi berkaitan dengan hadis ini. Ada lagi tentang berkaitan bab wajib menuntut ilmu agama dan kelebihannya. Diambil daripada kitab Mustikah Hadis. Saya ambil dari kitab Mustikah Hadis. Sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala memberi kebaikan kepada saya, kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami di kalangan orang yang mencintai orang yang alim, ya Allah. Jadikanlah di kalangan kami orang yang menuntut ilmu, ya Allah. Jadilah kalangan kami orang yang suka mendengar ilmu-ilmu agama, ya Allah. Jadilah kalangan kami orang yang mencintai mereka menuntut ilmu, ya Allah.
jangan kami golongan yang kelima ya Allah, golongan yang rugi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau terimalah amalan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau lah murahkan rezeki kami ya Allah. Ya Allah, Kau lanjutkan usia kami ya Allah. Kau panjangkan umur kami dalam ketaatan perintah-Mu ya Allah. Panjang umur kami dalam ketaatan dan perintah-Mu dan perintah Rasul-Mu ya Allah. Dan jadilah kami di kalangan hamba-Mu yang soleh ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kedua bapa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua bapa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua bapa kami ya Allah. Seperti mana mereka mengasihani kami masa kecil ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada di kalangan kami yang sakit, Engkau sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada di kalangan kami yang ada masalah ya Allah, Engkau selesaikanlah masalah mereka ya Allah. Engkau permudahkan jalan mereka keluar dari masalah ya Allah. Sesungguhnya Engkau lah Tuhan yang maha berkuasa ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, aku menajat ya Allah pada pagi ini ya Allah. Sembuhkanlah adikku ya Allah, adindaku Salmiyah binti Abdullah. Ya Allah ya Tuhanku, Kau tunjukkan jalan kepadanya ya Allah untuk mudahkan menyembuhnya ya Allah. Dia sudah lama sakit ya Allah, dia sudah lama menderita ya Allah. Mudah-mudahan dengan dia sembuh ya Allah, dia dapat kembali mengajar ya Allah, untuk mengajar ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah, sembuhlah penyakit adikku ya Allah, Ustazah Salmiyah binti Abdullah ya Allah, yang tidak dapat berjalan ya Allah. Sudah lama ia terlantar ya Allah. Kesalinannya ya Allah, berilah kesabaran kepadanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami redha ya Allah segala ketetapan-Mu ya Allah. Engkau lah Tuhan yang maha berkenankan doa ya Allah. Engkau lah Tuhan yang maha mengasihani ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau redhalah segala amal kami ya Allah. Engkau ampuni dosa kami ya Allah. Kami banyak dosa kepada-Mu ya Allah. Kami banyak dosa kepada-Mu ya Allah. Kami banyak menzalimi diri kami ya Allah. Jika Engkau tidak mengampunkan dosa kami ya Allah, dosa kami termasuk di kalangan mereka yang rugi ya Allah. Ya Allah, kami takut api neraka-Mu ya Allah. Kami takut api neraka-Mu ya Allah. Kami takut api neraka-Mu ya Allah. Masuk kami dalam syurga-Mu ya Allah. Engkau akhirilah umur kami dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Engkau permudahkanlah ketika mana nyawa kami diambil nanti ya Allah. Engkau permudahkanlah ya Allah ketika mana kami berada dalam barzakh ya Allah. Ya Allah, hanya padamu kami mengadu ya Allah. Engkau lah Tuhan kami. Engkau lah yang cipta kami. Kepada siapa kami mengadu ya Allah? Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Hanya Engkau lah Tuhan di atas muka bumi ini ya Allah. Engkau lah yang mengatur segalanya ya Allah. Engkau yang kekal abadi, tidak binasa selama-lamanya ya Allah. Engkau yang tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya ya Allah. Engkau Tuhan yang gagah ya Allah. Engkau Tuhan yang berkuasa ya Allah. Engkau lah Tuhan yang mengatur segala-galanya ya Allah. Segala kekuasaan yang ada atas bumi ini adalah semua di bawah genggaman-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau terimalah amal ibadat kami ya Allah. Engkau terimalah sembahyang, puasa, segalanya yang kami buat lakukan ya Allah. Baik yang wajib atau yang sunat ya Allah. Janganlah Engkau tolak amal kami ya Allah. Jika ada kecacatan dalam amalan kami ya Allah, Engkau ampuni ya Allah. Engkau terimalah amal kami ya Allah. Engkau ampunlah dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.